Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah untuk kali ini ingin saya kongsikan pendidikan Islam tingkatan 2 di bawah bidang Al-Quran, pelajaran yang ke-6, iaitu tajuk mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kali ini kita akan lihat surah Al-Imran ayat 133 136. Daripada ayat 133 hingga ayat 136, insyaAllah surah Al-Imran, untuk kita sama-sama melihat apakah intipati ataupun apakah pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada surah ini berkaitan tentang kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mulakan dengan membaca surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Baik, yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan mendapat syurga yang lebarnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah Allah mengasihi orang yang berbuat perkara yang baik. Dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. Mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah dilakukan itu, sedang mereka mengetahui akan kesalahan dan akibatnya. Orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Jadi sedikit bacaan potongan ayat surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Jadi dalam surah ini dia nak membawa kepada kita tentang keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah apakah yang dimaksudkan dengan taubat. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat? Kemudian kita akan lihat juga apakah ciri-ciri
orang yang bertakwa ini dalam ayat ini. Kemudian, apakah syarat-syarat taubat? Kita dah tahu apa maksud taubat. Apakah syarat-syarat taubat supaya taubat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang terakhir sekali adalah apakah pengajaran-pengajaran yang kita dapat ambil daripada surah Al-Imran ini? Baik. Kita lihat kepada maksud taubat. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat? Taubat adalah kembali mentaati Allah. Kembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala setelah melakukan maksiat atau dosa. Jadi seorang yang melakukan dosa dituntut untuk segera bertaubat. Itulah amalan orang-orang yang bertakwa. Baik. Kita dah faham apa yang dimaksudkan taubat, iaitu kembali kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala selepas kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita kembali kepada Allah, niat kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat, kita minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa ataupun maksiat yang kita telah lakukan. Sebab itu antara syarat-syarat taubat yang perlu kita tahu, yang pertamanya, kita masuk pada syarat taubat. Yang pertamanya, hendaklah kita rasa menyesal. Syarat taubat yang pertama adalah kita kena rasa menyesal atas dosa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Rasa menyesal. Yang kedua, hendaklah kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucapkan antaranya adalah kita minta ampun adalah astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunilah dosaku. Beristighfar. Yang ketiga, hendaklah berhenti daripada melakukan dosa dan berazam. Ini yang sangat penting, iaitu kita berhenti daripada melakukan dosa tersebut dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kita dah menyesal, kita dah mengucapkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, hendaklah kita berhenti melakukan dan berazam tidak mengulangi dosa itu lagi. Dan yang terakhir, jika dosa berkaitan dengan orang lain, maka hendaklah meminta maaf daripada orang tersebut ataupun memulangkan hak atau hartanya dan meminta supaya dihalalkan. Sebab itu kita ada dua hubungan kita ni di dunia ini. Kita ada hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas. Jadi apabila yang melibatkan dengan manusia, hendaklah kita memohon maaf kepada rakan kita yang kita telah aniaya, yang telah kita buat lakukan dosa ke atasnya. Baik. Jadi itu antara syarat-syarat taubat yang perlu kita lihat semula. Kalau kita hendak bertaubat, kita lihat semula. Ada beberapa tadi. Pertama adalah kita menyesal, kemudian kita beristighfar, yang ketiga tidak mengulangi dan berazam tidak melakukannya lagi, dan yang terakhir kalau melibatkan dengan dosa kita dengan manusia, hendaklah kita memohon maaf, memulangkan hak-hak yang ada pada mereka. Baik, yang terakhir yang ingin saya bawa pada hari ini adalah apakah pengajaran ayat daripada surah Al-Imran ini yang berkaitan tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama, hendaklah kita segera bertaubat serta melakukan amal soleh agar menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lewat-lewatkan memohon kemaafan ataupun memohon taubat kita kepada Allah, sebab kita tidak tahu lagi bilakah nyawa kita ini akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membelanjakan harta ke jalan Allah seperti bersedekah, sama ada ketika dalam keadaan senang ataupun susah. Maka sedekah ini konsep yang luas. Bolehlah kita bersedekah dalam keadaan kita senang ataupun susah, mengikutlah kesesuaian dan kemampuan diri masing-masing. Dan yang terakhir yang ingin kita bawa di sini adalah sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, dengan beristighfar, berdoa dan berazam. Yang paling penting berazam tidak melakukan dosa yang kita buat. Baik. Jadi berdasarkan daripada surah Al-Imran ini, dia nak membawa kepada pelajar-pelajar dan juga kita semua supaya untuk sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di manakah kita memohon keampunan? Kita memohon keampunan adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau dia melibatkan dengan manusia, kita hendaklah berjumpa dengan orang tersebut, kita memohon kepada kemaafan daripada dia, dan juga kita pulangkan
hak-hak yang telah kita ambil daripada orang tersebut. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita sama-sama muhasabah balik. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan kita sekarang ini berada dalam keadaan taubat yang sebenar, iaitu taubat yang nasuha. Jadi setakat itu sahaja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.